Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz Abah, kreatif dan dakwah minda ingat Allah. Sebagai support channel Ustaz Abah, jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar semua anak-anak? Moga semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah hari ini anak-anak, kita teruskan lagi bersama dengan Abah dalam Mari Belajar Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. InsyaAllah, moga Allah permudahkan kita. Okey anak-anak, hari ini kita akan teruskan dalam pelajaran tingkatan 4, ya, dalam sukatan KSSM. InsyaAllah, Abah akan fokuskan hari ini dalam bahagian akidah. Agak-agak tajuk apa ya anak? Ya. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Masya Allah. Cerita bab iman. Yang hari ini Abah akan cerita dalam tajuk ialah pelajaran ke-11, perkara-perkara yang membatalkan iman. Okey, kita kena jaga iman kita. Kita takut iman kita itu rosak ataupun terbatal. Firman Allah Subhanahu wa taala, tengok kat sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Okey, surah Ali Imran ayat 3 ayat 103. Ya. Okey, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan jangan sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan seorang muslim. Betul tempat duduk sikit. Okey, kita tengok perkara-perkara yang membatalkan iman. Okey, takutnya anak-anak ya, perkara yang membatalkan iman ini sebab ia boleh merosakkan akidah dan terkeluar daripada Islam. Okey, setiap seorang muslim atau setiap muslim wajib memelihara iman daripada terbatal. Sebab apa? Iman boleh terbatal dalam 3 keadaan. Yang pertama iaitu i'tiqad, kepercayaan. Yang kedua, perkataan. Dan yang ketiga, perbuatan. Apa dia anak-anak? I'tiqad, perkataan dan juga perbuatan. Okey, kita akan masuk satu persatu. Okey, macam mana boleh terbatal dari sudut i'tiqad ataupun kepercayaan? Terbahagi pula kepada 4. Ingat tuan anak-anak. Okey, ada 4 ya. Yang pertama ialah uluhiyat, yang kedua nubuwat ataupun nubuwah, yang ketiga iaitu ghaibiyat dan yang keempat syariat. Ingat ya anak-anak? Ingat betul-betul tu. Okey, kita akan masuk satu persatu. Bagaimana contoh terbatal iman dari sudut uluhiyat ataupun ketuhanan. Okey, Abah akan bagi contoh untuk anak-anak. Untuk anak-anak tengok dan anak-anak fikirkan pernah tak berlaku dalam hidup kita. Yang pertama, mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta ataupun al-khaliq. Dia kata bukan Allah ciptakan kita. Masya Allah, terbatal imannya. Yang kedua, mengingkari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Seperti Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Dia kata tak betul lah, dia kata kan. Maka itu menafikan, mengingkari, maka terbatal imannya. Yang ketiga, menyifatkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak layak. Contohnya dia kata Allah ni bersifat kerdil, tak pandai dan sebagainya, maka terbatal i'tiqadnya dan meyakini wujudnya kuasa lain yang memerintah alam ini. Okey, itu uluhiyat ya, boleh faham anak? Yang kedua apa sebut tadi ialah nubuwah ataupun nubuwat, itu kenabian. Apa contohnya? Okey, kita tengok. Mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua Nabi dan Rasul. Dia tak percaya semua ataupun seorang saja dia tak percaya. Dia percaya semua Nabi. Nabi Muhammad dia percaya ataupun dia percaya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan.
Okey, itu juga mengingkari. Dan yang kedua ialah mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan juga nabi yang terakhir. Mungkin dia percaya dekat nabi lain, tapi dia ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang kedua ya. Yang ketiga, ghaibiyat ataupun perkara-perkara ghaib. Anak-anak pernah tengok cerita tu? Itu cerita saja ya. Perkara ghaib ni apa ya? Perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi ianya wujud. Okey, contohnya apa? Mengingkari hari kiamat. Dia kata tak ada lah kiamat-kiamat ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku di padang mahsyar ataupun syurga dan juga neraka. Dia tak percaya. Mana ada buat baik masuk syurga, buat jahat dia masuk neraka. Tak ada. No. Dia tak percaya. Maka dia ingkar dan dia telah rosak imannya. Mengingkari kewujudan alam barzah, soal dalam kubur, azab dalam kubur dan sebagainya, itu juga boleh membawa kepada kerosakan akidah. Yang seterusnya ialah mengingkari kewujudan malaikat dan jin. Dia tak percaya ada malaikat, dia tak percaya ada jin. Okey, jin masuk dalam badan baru hantar. Okey, seterusnya ialah syariat ya, ataupun syariat apa dia lagi? Mengingkari rukun Islam dan salah satu daripadanya. Ataupun mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pengharaman zina, judi, rogol, liwat dan sebagainya. Ya, beriktikad juga bahawa undang-undang syariat yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah ini lapuk, dia kata, ketinggalan zaman. Kan? Jangan cakap sedap-sedap hati sebab ia merosakkan i'tiqad dan kepercayaan kita. Okey, boleh faham setakat ni? Abang akan pindah masuk yang kedua, batal iman melalui perkataan. Ya, okey, kita tengok dekat sini. Macam mana pula terbatal iman dari sudut perkataan? Contoh macam mana? Okey, dia ada 3 keadaan. Contoh dia kata pengakuan yang mengandungi kufur. Contoh dia kata macam mana? Hari ini aku bukan Islam dah, aku Kristian. Aku hari ini tak ada agama. Okey, itu terbatal imannya. Ataupun dia kata Al-Quran ni tak sesuai lah guna zaman sekarang ni, ketinggalan zaman. Okey, itu juga terbatal dari sudut perkataan. Contoh yang kedua, penafian akidah Islam. Dia kata apa? Saya tak percaya dengan malaikat ni. Saya tak percaya. Saya tak percaya. Dia kata, betul dia kata Rasulullah pun buat dosa. Kita ni makhluk ni buat dosa biasalah. Sedangkan Nabi pun buat dosa. Dia main-main dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mempersendakan hukum Islam. Seperti apa? Dia kata zaman sekarang ni panas tak tutup aurat pun tak apa. Dia main-main. Ataupun dia kata waktu subuh tu Bilal duk menyalak apa, aku bunyi apa ni. Dia cakap apa ni? Dia main-main macam tu. Mana boleh ya, sebab itu merosakkan akidah. Okey. Dan yang ketiga, yang ketiga, terbatalnya iman melalui perkataan. Macam mana ya? Contoh batal iman melalui melalui perkataan bagi kita tadi perbuatan. Tolonglah betul apa kalau salah. Ya, perbuatan ya. Lupa pula dan hampa tengok aja tak tegak lah. InsyaAllah boleh ya. Okey, yang contoh perbuatan macam mana? Dia sujud kepada berhala dengan sengaja. Tengok tokong sembah tokong. Alah ni orang dok ni bermainan PUBG kalau nama dia tu. Kan? Ada yang kena sembah berhala tu haram. Ya, haram hukumnya sekiranya dia sujud kepada patung-patung tersebut. Melakukan upacara ibadah agama lain, dok buat salib, dok buat apa semua tak boleh ya. Dia agama lakum dinukum waliyadin. Agama kamu dan agama aku adalah agama aku. Dan mengoyak mushaf Al-Quran, itu perbuatan-perbuatan menghina Islam dan juga merosakkan akidah. Meletakkan ayat Al-Quran atau hadis atau buku-buku agama di tempat yang tidak selayaknya ataupun di tempat yang tidak sesuai. Koyak buku hadis, dia buku nasi lemak. Tak boleh tu sebab terbatal dari sudut perbuatan. Okey. Jadi anak-anak, apa cerita tadi? Tiga i'tiqad, perbuatan dan juga perkataan. Bagaimana syarat-syarat yang boleh membawa seseorang itu terbatal iman? Mesti ada syarat ya. Yang pertama, dia mestilah tahu perbuatan yang dibuat itu membawa kepada kekufuran. Kalau dia jahil, dia tak tahu, tak apa. Bukan tak apa lah, maksudnya kena belajar lah ya. Yang kedua, ingkar perkara asas dalam Islam. Contohnya, rukun Islam, rukun iman, itu terbatal ya. Yang ketiga, melakukan perkara yang jelas yang boleh membawa kepada kufur. Kalau dia pergi ke gereja, kita tak boleh hukum itu sebagai kafir. Sebab dia belum jelas ya. Kalau nampak dia sembah, barulah ya. Okey, yang keempat ialah melakukan perbuatan kufur dengan sengaja dan bukan dengan paksaan. Kalau letak pisau dekat dia, cepat-cepat sujud kat sini. Okey, mungkin kalau dia buat itu tidak membawa kepada perkara yang membatalkan iman. Okey, apakah kesan
melakukan perkara yang membatalkan iman anak-anak. Ya, sudah pastilah akan merosakkan ibadah, dosa Allah tak ampunkan, haram masuk syurga, dan hilang hak terhadap harta pusaka daripada warisnya. Okey, bagaimana persoalan sekarang? Ustaz, Abah, macam mana kami nak jauhkan perkara membatalkan iman ni? InsyaAllah anak-anak, yang pertama tengok dekat situ ya, dalami ilmu akidah supaya dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Yang kedua, bersahabatlah dengan orang yang soleh, yang dapat membimbing kita kepada kebaikan. Dia suruh amal macam mana? Lakukan amal soleh yang boleh mengukuhkan keimanan dan keyakinan kepada Allah dan Rasul. Kaji, macam mana pula yang empat? Kaji, memastikan sesuatu kepercayaan dan amalan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kelima, berdoa agar Allah memberi petunjuk kepada kita, sentiasa istiqamah. Yang keenam, jangan lupa bertaubat, beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, penilaian. Macam biasalah, nanti anak-anak nak jawab, bincang dengan guru dekat sekolah. Abang tak baca ya. So anak-anak tengok dekat sini, insya-Allah. Dan ada satu nombor 7, soalan kebat Malaysia. Masyarakat Malaysia ialah masyarakat berbilang kaum, agama dan kepercayaan. Bagaimana anda memelihara iman dalam situasi ini? So anak-anak jangan risau ya. Cuba jawab, cuba fahami. Walaupun dia untuk kita periksa, tapi sebenarnya lebih banyak digunakan untuk kita sebagai seorang Islam, untuk akidah kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja daripada Abah, insya-Allah. Kreatif dalam dakwah, minda ingat Allah. Kita jumpa lagi.